لنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripada Allah pada malam ini kita dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu, dan moga kehadiran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebagaimana dalam pertemuan kita yang pertama dulu, secara umumnya ketika pertemuan pertama, jadi malam ni kita pertemuan yang kedua. Dan pertemuan kedua ni kita mengaji berkitab lah tuan-tuan, mengaji berkitab. Kitab yang digunakan ialah kitab Hadis 40 Peristiwa Akhir Zaman. Tuan-tuan kalau nak cari kitab tu dekat kedai tak jumpa, tuan-tuan cari Google aja. Google dia boleh jumpa 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Pengarang kitab tu ialah ditulis oleh Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam. Kan? Tuan-tuan Google ada. Ada kitab yang bentuk PDF, dia letakkan matan Arab dia, terjemahan, kemudian huraian, syarah sedikit. Ada PDF-nya pula, maknanya ada, matan Arab dia tak ada, makna kemudian huraian. Tuan-tuan boleh cari. Sekarang ni tuan-tuan, orang ni kalau nak bawa kitab payah, tapi nak bawa handset senang. Ada? Bawa kitab ni malu kadang-kadang macam budak-budak bawa kitab, kan? Tapi handset tak malu bawa, kan? Jadi carilah dalam tu. Boleh Google lah, boleh download tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan duk tengok, kemudian saya syarah, tuan-tuan tengok bertepatan atau tidak. Kalau agak tuan-tuan tengok agak tak berapa kena, tuan-tuan tanya, tak ada masalah. Saya boleh ditanya. Kalau kuliah ni agak tak berapa kena tu boleh tanya. Jangan tanya ketika saya dah balik, kan? Tuan-tuan tanya, tadi apa benda ustaz cerita? Tuan-tuan tanya dengan member sendiri, kan? Jadi dia pun mungkin tak tahu. Jadi kalau tanya dengan saya, semana yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang mana tak boleh, saya buat kajian lagi, buat rojokan lagi. Jadi malam ni tuan-tuan, kita punya perbahasan ataupun tajuk berpandukan kepada kitab hadis 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Banyaklah kitab ini dibaca di mana-mana masjid dan di mana-mana surau. Kadang-kadang dibaca dekat sekolah-sekolah, dibaca, kan? Jadikan rojokan. Tu kitab ni lah. Cuma bila penulis dengan pengkuliah, tuan-tuan kena fahamlah. Satu penulis, bila penulis tu apa yang ada dalam isi buku tu, isi kitab tu, penulis tu tulis macam mana. Kemudian bila pengkuliah guna buku tu, dia mesti ada huraian dia, ada dhabit dia, ada terjemahan dia, ada ulas daripada sudut hadis-hadis tersebut dengan wakil realiti semasa. Sebab dia cerita tentang peristiwa akhir zaman. Kita ni pula bukan di dalam awal zaman, kita ni di akhir zaman. Kod-kod kita baca hadis tu kena pula masa kita. Maknanya bila kena,
Kita kena berjaga-jaga, kena tengok apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sendiri tuan-tuan memang berminat kalau kita ni berkuliah ada kitab, kan, ada kitab, minat, saya suka sangat, boleh jadikan rujukan. Kalaupun memang tak ada kitab, tak ada rujukan, sebab tuan-tuan memang umpamanya malah nak pegang, otak intelligent ataupun otak brilliant, kan, otak bagus, kan, contohnya lah, tuan-tuan, apa yang saya cakap tu tuan-tuan masuk rekod aja dalam kepala otak. Lepas tu balik, belum pada tidur, panggil anak bini, tuan-tuan keluarkan balik, beritahu anak bini. Kalau tak boleh macam tu tuan-tuan, nanti kalau habis live ni tuan-tuan ambil lah, share kepada orang lain. Sebab tu saya pun suka sangat lah tuan-tuan, kita punya kuliah ni kena video kan, ambil live, sebab follower pun ramai. Sekurang-kurangnya saya cakap ni tuan-tuan, bila dah habis live nanti, sahabat ni share kat saya boleh share kat anak isteri saya, boleh share pada family, boleh share pada adik-beradik, dia boleh dengar. Tu sekurang-kurangnya gitu, dapat juga pahala. Tapi kalau duduk je dengar, tapi lepas tu balik entah apa benda ustaz cakap, ni masalah sikit lah tuan-tuan. Bukan maknanya rugi, tak rugi, pahala dapat. Pahala dulu macam ilmu tu dapat, cuma ilmu lah tak dapat. Tu macam Haji Ismail, jumpa tak jumpa, ni jenis tak pandai pakai handset lawa dah tu. Basukan ini jumpa tak jumpa juga. Ni memanglah tuan-tuan, biasa tu tengok hak benda lain. Kalau bab-bab buku kitab ni memang confirm tak tengok lah tuan-tuan, kan. Sebab saya tuan-tuan, walaupun saya punya iPhone ni besar, kan, iPhone ni sebab dia boleh dia punya storage-nya cuma 512 GB, kan, 500, besar tu, tak sampai 1 tera. Tapi saya punya maklumat kuliah, maklumat ilmu ataupun kitab rujukan saya kat sini tuan-tuan, saya masukkan semua. Daripada 512 GB, besar kecil tuan-tuan, besar kecil, 512 GB, bukan megabyte, gigabyte, kilobyte lagi lah, gigabyte besar kecil, besar. Tinggal 9 GB aja yang kosong, lain penuh. Saya pergi kat kedai tuan-tuan, beli, kata you punya story ni besar, boleh isi ke? Itu otak saya lah tuan-tuan, kita letakkan kat situ. Jadi segala maklumat kuliah ni kalau orang duk tanya, saya boleh online kat sini, dekat saya punya iPhone lah, online ke offline tak ada masalah. Tu sebab saya ajak tuan-tuan, kalau memang tak reti nak cari kitab kat rumah, kat kedai tu, buka online kan, dekat Google tu cari 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Pengarang dia Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam yang baru meninggal, orang asal Kalimantan, belajar dekat India, selain kepada Indonesia, belajar dekat India tuan-tuan. Kitab Sunan Sittah tu memang dekat kepala lah. Jadi orang terkenal, baru saja meninggal tuan-tuan. Saya pun cerita sedikit pada minggu lepas dulu kan. Malam ni kita buka kitab dia, nak bagi satu rujukan supaya kita ni bercakap bukan merapu, tapi ada rujukannya, ada dia punya asas dia, ada dia punya sandarannya. Sebab tu kita ni nak bercakap kena ada dalil. Sebab zaman sekarang ni, orang ni tuan-tuan, orang sekarang ni dia bercakap tanya ustaz ni apa dalilnya, suka sangat minta dalil. Padahal kita ni kalau belajar tuan-tuan untuk beramal, belajar untuk beramal, tak wajib tanya dalil. Yang penting tahu, boleh buat, jalan, kan? Sebab kita ni belajar untuk beramal, bukan jenis belajar nak jadi mufti. Kalau tuan-tuan belajar ni mufti lain, ataupun nak jadi ulama lain cara dia. Tetapi kalau belajar orang awam ni untuk melepaskan fardu ain dia hanya boleh tanya tok guru tu, ustaz ni boleh buat tak? Boleh, ustaz kata boleh. Ini tak boleh, ni nak buat macam mana? Dia hurai gitu. Walaupun dia tak datangkan dalil, boleh dia amal. Kenapa? Ulama kata orang awam ni, fal awam mazhabuhu mayyafti. Orang awam ni, orang biasa, hak yang jenis bukan mufti, bukan ustaz, bukan jenis orang nak jadi ulama, orang awam, maka mazhab dia tu ikut siapa yang beri fatwa. Dengan arti maksud lain, ikut siapa mengajar dia. Maknanya dia kena ada guru lah. Kena ada guru. Dia tak boleh
apa orang kata macam sekarang, hak belajar ikut internet je, copy paste, tak boleh, sebab dia tak dapat nak tashihkan, tak dapat nak tarjihkan, maknanya nak pastikan hak mana yang lebih kuat, mana yang lebih kuat. Jadi dia kena ada guru. Sebab tu tuan-tuan, dulu pada zaman sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi dia guru dengan Nabi, dia berguru dengan Nabi. Bila Nabi wafat, maka sahabat Nabi ni menyampaikan ilmu. Kenapa? Sebab sahabat Nabi ni dikategorikan oleh Nabi sendiri sebagai al-ulama warathul anbiya, ulama pewaris Nabi. Mana yang mewarisi Nabi SAW akan ilmu dan kerja dia ialah para ulama. Siapa dia? Para sahabat dia lah. Sahabat Nabi itu sebagai ulama yang telah disebutkan oleh Nabi. Kemudian tabi'in belajar dengan sahabat. Mati para sahabat, tabi'in ni, tabi'in belajar pula begitu. Sampai berterusan sampai kita hari ni. Kena belajar. Sebab tu dia kata, kita ni belajar kena ada guru. Kena ada ustaz. Dia tak boleh belajar tanpa guru. Orang belajar tanpa guru ni, kata kenyataan ulama dan kenyataannya dia kata, man la syaikhun lahu fa syaitan syaikhun lah. Orang tak ada guru, syaitan lah guru dia. Orang tak ada guru, syaitan guru dia. Tu kena belajar, tuan. Kena ada rujukan. Oleh kerana kita ni bukan jenis orang alim, oleh kerana kita ni bukanlah jenis orang pandai, maka kita punya ilmu ni berpandukan kepada kitab, berpandukan kepada buku yang ditulis sebagai tinggalan orang dulu. Maka kita rujuk kitab tu. Kalau kita ni jenis orang yang memang menerima hebat terus daripada mulut guru tanpa memandukan kitab, tuan-tuan, dengar sekali terus masuk, dengar sekali terus masuk, oh hebat, tuan-tuan. Macam tuan-tuan dah, ialah memang kitab tak ada, dengar daripada ustaz gitu kan, tu hebat. Walau macam mana pun tuan-tuan, kita mulakan kitab ni dengan kita ambil hadis pertama sebagai perbahasan malam ni. Hadis pertama ni tajuk dia lah takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Dia sebut kat sini tuan-tuan, dia kata takwa dan perpaduan asas keselamatan akhir zaman, bukan negara, akhir zaman. Jadi mana-mana tempat, negeri ke negara, mana-mana tempat, kalau dia berpegang dengan asas ini, kata Nabi SAW, selamat. Tapi kalau dia tak pegang, dia tak selamat. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Hadis pertama, apa dia bunyi dia? Dia kata, an Abi Najid Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghada mau'izatan balighatan zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub faqala rajulun inna hadhihi mau'izatu muwadda'in famadha ta'hadu ilaina ya Rasulullah qala usikum bitaqwallahi wassama wa ta'ah wa in abdun habashiyun fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathiran wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dalalatun faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Maksud dia, daripada Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berilah pesan kepada kami. Baik, kita bahas tu dulu tuan-tuan. Hadis ini daripada seorang sahabat namanya Abi Najid Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi, nama dia. Dan kemudian kalau kita duk tengok nama ni yang disebutkan oleh Nabi SAW, Irbad bin Sariyah ni, daripada sudut tarjamah dia, maknanya latar belakang dia, disebut kat sini masa dia nak masuk Islam, datang jumpa Nabi 7 orang daripada Bani Salim, keturunan dia, datang jumpa Nabi SAW, termasuk perawi hadis ni, iaitu Abi Najid Irbad. Dia berbai'ah dengan Nabi SAW, berbai'ah dengan
dengan Nabi. Sebab hadis ni disebutkan hadis bai'ah juga. Berbai'ah dengan Nabi. Maksud bai'ah ni tuan-tuan ialah berjanji setia. Berjanji setia. Apa yang keluar daripada mulut Nabi itulah diterima, dan itulah yang diamalkan, dan itu yang dipertahankan. Itu bai'ah. Kadang-kadang orang faham bai'ah ni macam-macam sudut. Ada bai'ah daripada sudut orang ahli tarekat, ada bai'ah orang daripada sudut orang politik, ada bai'ah daripada sudut jamaah Islam, ada bai'ah daripada sudut Islam itu sendiri. Sebab perkataan bai'ah ni memang disebut dalam Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran ini, surah Al-Fathu ayat 10. Surah Al-Fathu ayat 10 juzuk 26. Allah Ta'ala kata, innallaha yubayyi'unaka innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya wahai Muhammad, siapa-siapa orang yang berbai'ah kepada engkau, sebenarnya dia berbai'ah dengan Allah. Nabi Muhammad sebagai wakil Allah, sebagai Nabi dan Rasul. Siapa-siapa berbai'ah kepada Nabi Muhammad SAW, serupalah dia berbai'ah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dipegang berbai'ah ini, maka kata Allah, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Artinya apa? Kat situ disebutkan tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nusrah Allah Ta'ala berada di atas kelompok mereka. Rahmat Allah Ta'ala berada di atas kelompok mereka, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, bai'ah ni istilah yang digunakan dalam hadis Nabi SAW. Bai'ah ni asal perkataan Arab baya'a. Baya'a tu, bai'un tu jual beli. Orang kata kita jual beli, dalam bahasa Arab dia panggil bai'un, jual beli. Artinya kalau makna tu, orang yang berbai'ah dengan Nabi tu, dia berjual beli. Berjual beli dengan Nabi. Bila berjual beli dengan Nabi, dia berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut mana berjual beli? Ada dia orang dia berjual beli dengan Nabi dan Allah Taala dengan diri dia. Bi anfusikum, dengan diri dia. Ada orang berjual beli dengan harta dia. Dia sanggup korbankan kepada Nabi, sanggup korbankan kepada Allah, diri dia dan harta dia. Sebab tu kita dah tengok zaman sahabat Nabi SAW, bila sahabat ni dia berbai'ah kepada Nabi, kalau Nabi ajak perang, dia pergi. Memang dia tahu bila perang tu pasti kalau tak hidup mati. Bermakna kalau mati, dia menyerahkan diri dan nyawa dia untuk mempertahankan Islam. Jadi dia berbai'ah, menjual dirinya kepada Nabi, menjual dirinya kepada Allah, dan Allah beli. Quran sebut, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membeli bagi orang beriman itu diri dia dan harta dia. Bagaimana Allah beli, kita jual, Allah Taala beli. Tu. Maknanya bukan benda kecil tuan-tuan. Bila jual beli ni, dia ada sirah dia, ada lafaz dia, ada ada tujuan dan matlamatnya. Sehingga kalau kita duk tengok bai'ah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW kepada Nabi, menghasilkan apa? Menghasilkan Islam dipertahankan, menghasilkan orang yang sanggup mati pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, melahirkan sahabat-sahabat yang berdiri teguh dengan Nabi SAW. Itu bai'ahnya sahabat dengan Nabi, dia sanggup mati. Kita hari ni tuan-tuan, kalau bahasa kita tuan-tuan nak terjemahkan bai'ah ni apa? Haji Main, bahasa kita lah. Saya kata jual beli tadi, bahasa kita, bahasa tempatan paling mudah faham. Aku janji. Aku janji tu. Aku janji. Tapi sahabat Nabi SAW, bila dia buat aku janji bai'ah ni, dia sanggup menjual diri dia, sanggup korban fi sabilillah. Banding kita hari ni bunyi aku janji, tak berani tuan. Aku janji juga tapi tak berani. Zaman Nabi SAW, bila dah berjanji, dia sanggup mati untuk mempertahankan Nabi. Sebab itu tuan-tuan, janji itu bila disempurnakan, Allah balas. Apa dia? Orang yang sanggup pergi berjuang dengan Nabi, mati dalam medan perang, Allah Ta'ala, Nabi kata begini, yughfaru lisyahid kulla zanbin illa dain. Diampuni bagi orang yang mati syahid dalam peperangan memperjuangkan Islam, seluruh dosa dia kecuali hutang. Yughfaru lisyahid kulla zanbin illa dain. Orang yang mati syahid itu Allah ampunkan dosa dia.
Dosa dia diampun oleh Allah Ta'ala, tapi hutang tidak. Hak lain boleh. Kan? Dosa mengumpat, kan? Dosa tinggal semayang, contohlah. Tapi bila dia betul-betul mati syahid dalam medan perang mempertahankan Islam, orang ini dosanya diampun oleh Allah Ta'ala. Tapi hutang tak. Kenapa? Sebab hutang dikait dengan manusia. Jadi bila hutang ni kita dengan manusia, kita kena bayar balik. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh kata, kalau orang yang nak pergi perang, tiba-tiba dia ada hutang, dia nak pergi perang, ikut hukum fiqh, dia kena tanya dengan pemiutang tu, yang beri hutang. Dia kata, boleh tak aku pergi? Tu boleh tak pergi? Kalau dia kata pergi, dia boleh pergi. Kenapa? Sebab tunaikan hutang tu wajib. Tunaikan hutang tu wajib. Sehingga kalaupun dia tu mati, hutang tak settle, Allah tak ampun lagi. Sebab hak manusia, dia kena bagi. Jadi sebab tu kena tanya dengan pihutang, boleh tak aku pergi? Kalau dia izinkan pergi, maka dia ni kena lapor dengan ketua tentera, kan? Medan perang, jeneral dia beritahu, aku ni diizinkan pergi tapi aku ni ada hutang. Kalau mengikut dalam kitab fiqh, orang yang ada hutang tak boleh duduk baris depan, dia kena duduk baris belakang. Depan ni hak bagi jenis orang yang hutang tak ada. Jenis bagi yang tahajud kuat, hutang tak ada, tu duduk depan. Hak yang ada hutang boleh pergi perang tapi duduk belakang. Kenapa? Mengharapkan perang itu menang, dia hidup balik bayar hutang. Begitu. Kita ni semangat tinggi tapi lupa ada hutang. Tu tuan-tuan. Tu. Baik. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ni disebut Nabi SAW, dia ni kalau bercakap ataupun bersabda ataupun berkuliah, sebab hadis ni disebut Nabi SAW beri nasihat. Dia beri nasihat tu, cara Nabi bercakap boleh mengalirkan air mata. Wazarifat min hal uyun, mengalir air mata, bergetar hati. Kita dengar kuliah tuan-tuan, ustaz bercakap, air mata tak mengalir. Tuan-tuan, hati tak bergetar, sejuk je. Tu yang kadang-kadang tertidur dalam kuliah. Beza zaman Nabi SAW. Nabi kalau bercakap ni tuan-tuan, mengalir air mata. Nabi kalau bercakap, bergetar hati. Keluar daripada mulut Nabi ni bukan jenis biasa-biasa. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang Nabi sebut ni, apa yang dia bercakap bukan daripada nafsu dia. Bukan daripada nafsu dia. Jadi dia bercakap tu tuan-tuan, sahabat-sahabat ambil. Dan cakap-cakap dia ni, atau ungkapan daripada mulut Nabi, dipanggil hadis, yang wajib diterima oleh orang Islam. Aqwalun wa af'alun wa takrirun wa sifatun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang perkataan Nabi keluar, apa-apa perbuatan dia, apa-apa yang didiamkan oleh Nabi sebagai takrir, pengakuan dia, apa-apa sifat dia, merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib diterima oleh orang Islam. Wajib. Hadis Nabi. Cuma masalahnya tuan-tuan, kita ni tak mengaji hadis Nabi secara formal. Tak laki betul-betul, tak ada. Kita cuma dengar gitu je. Kadang-kadang kalau senang hafal, kalau tak senang terus tak hafal. Kan? Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Tapi tuan-tuan lihat, segala yang diungkapkan oleh Nabi SAW, dia ada perawi dia, ada periwayatnya daripada sahabat. Boleh kita duk tengok dalam kitab-kitab yang telah ditulis oleh para muhaddisin. Contoh, hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasai dan Sunan Tirmizi. Ni Sunan Sitah. Tak masuk lagi Musnad Imam Ahmad, tak masuk lagi Mustadrak Al-Hakim ataupun Musannif Abi Syaibah. Kan? Banyak lagi lah tu. Tapi setiap hadis tu ada periwayatan dia, ada hak tukang yang meriwayatkan, yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh baca. Artinya apa? Nabi bercakap ni, sahabat perhati, dan keluar daripada mulut Nabi diriwayatkan oleh para sahabat. Kita ni tuan-tuan belajar dengan guru, maka apa yang guru cakap tu kita yang meriwayatkan. Cuma masalahnya kita ni jenis bukan meriwayatkan macam kita download tu. Download kamera, bukan. Kita ni cuma bila dengar, tadi ustaz kuliah apa? Oh, ustaz kuliah tajuk ni, mafhum saja. Bukan satu butir-butir keluar daripada mulut guru tu, tak. Mafhum saja, kepahaman. Tu beza kita belajar. Tapi orang Arab tak ada tuan-tuan. Orang Arab dia punya otak dia 2 kali ganda hebatnya. Contoh, saya contohkan.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia pernah berguru dengan Imam Malik. Dia berguru, tuan-tuan, pen tak ada, kertas tak ada. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Pen tak ada, kertas tak ada. Kalau gaya berguru Imam Syafi'i dengan Imam Malik ni, pen tak ada dan kertas tak ada, lebih kurang macam tuan-tuan lah. Pen tak ada, kertas tak ada. Kan tak? Pak Imam ada, lain tak ada. Contoh kan? Contoh. Tapi Imam Syafi'i ni, tuan-tuan, masa dia duduk dengan Imam Malik dekat Madinah, apa Imam Malik cakap tu, dia ambil jari dia tulis dekat tangan dia. Sehingga perbuatan dia ni, Imam Malik, apa orang kata, dia buat tu, Imam Malik suka tengok dia, suka dan panggil dia. Dia tanya, engkau tulis apa? Dia kata, aku tulis apa yang kau cakap. Aku tulis apa yang kau cakap. Dia kata, engkau boleh sebut balik tak aku cakap? Dia sebut satu-satu. Imam Syafi'i sebut satu-satu. Kemudian Imam Syafi'i kata, aku datang ni, aku nak belajar dengan kau kitab yang kau tulis, Al-Muwatta'. Muwatta' tu ditulis oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik kata, engkau hafal dulu kitab aku ni. Imam Syafi'i kata apa? Aku dah hafal dulu dah. Dah hafal. Tapi oleh menghormati guru dia, dia ambil bawa balik. Berapa lama hafal? 1 hari habis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setengah riwayat kata 3 hari hafal kitab Muwatta', tuan-tuan. Tu otak Imam Asy-Syafi'i. Kalau sekarang ada Haji Syafi'i, dia tak akan sama dengan Imam Syafi'i tu. Tak sama otak dia. Itu otak orang Arab. Tuan-tuan, saya minta izin, tuan-tuan, ni aircon ni, tuan-tuan kecilkan sikit. Saya hari tu 2 minggu lepas, tuan-tuan buka dia punya aircon tu. Oh, balik tuan-tuan, sejuk dah. Ini pun dah boleh tahan dah ni. Saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan punya kulit ni kulit buaya kot. Sebab tuan-tuan memang tahan sejuk. Saya tak berapa nak tahan sejuk. Tu. Sebab tu saya ni, tuan-tuan, pakai baju t-shirt dalam, lepas tu pakai baju jubah, pakai baju ni lagi, 3 lapis pun rasa sejuk. Tuan-tuan selambu. Oi, tuan-tuan hebat, tuan-tuan. Tak tahu entah kulit manusia ke kulit buaya, wallahu alam. Tuan-tuan. Baik, balik pada perbahasan tadi. Nabi ni kalau beri nasihat, memang mata akan mengalir. Apa kata Nabi? Dalam hadis ni dia kata, usikum bitaqwallahi was-sam'a wat-ta'ah. Dia kata, aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Ni 3 benda pesanan Nabi SAW. Usikum, aku berwasiat. Maknanya, tuan-tuan, kalau wasiat ni sunat ke wajib ni? Kita ni, kalau ada seorang hidup, ada harta, masa hidup dia berwasiat kepada anak dia, ni kalau aku mati, engkau kena tunaikan. Wajib ke sunat tu? Nak tunaikan wasiat tu? Wajib ke sunat? Wajib. Nabi berwasiat, tuan-tuan. Bila Nabi berwasiat, nak tunaikan wasiat Nabi itu adalah wajib, bukannya sunat. Kalau bab harta manusia itu dah boleh wajib, apatahlah wasiat daripada Nabi. Apa dia? 3 perkara. 3 perkara ni wasiat Nabi. Pertama, yang wasiat Nabi kata ialah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Imam bila baca khutbah tiap-tiap Jumaat, dia kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takwa? Apa maksud takwa? Takwa ni mengikut kata Imam As-Suyuti rahimahullah taala dalam kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang biasa orang pondok suka baca, kitab Tafsir Jalalain, dia kata takwa ni al-imtisalu bi awamir wastinabin nawahi. Maksud takwa tu berpegang kepada perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu takwa. Definisi takwa ni senang je. Pegang perintah Allah, jauhi larangan. Mana yang Allah suruh buat, yang Allah larang tinggal. Itu takwa. Mudah ke, tuan-tuan? Nak wujudkan takwa ni? Cakap senang. Sebab apa? Kita dah tengok perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, keseluruhannya itu perintah, maka kita laksanakan. Yang dilarang,
kita tinggalkan, barulah dikatakan takwa. Dan takwa ni tempat dia mahallul al-qalb, hati. Jadi sebab itulah takwa ni tuan-tuan yang diartikan oleh para ulama. Imam Asyuti kata, hendaklah kamu laksanakan perintah dan meninggalkan cegahan. Kita semak buka dalam Quran, laksanakan perintah. Orang buat semayang boleh, buat puasa boleh, buat zakat boleh, buat haji boleh, mampu pergi. Itu salah satu perintah. Tapi yang lain perintah Allah Ta'ala juga. Ekonomi Islam perintah Allah, keluarga Islam perintah Allah, negara Islam perintah Allah, laksanakan hukum Islam perintah Allah. Sama kedudukan wajibnya hak semayang tu. Yang bab semayang kita boleh terima, bab 2 kalimah syahadah boleh terima, bab zakat boleh terima, bab haji boleh terima, bab puasa boleh terima. Mari pula bab politik Islam tak nak terima. Bab mari ekonomi Islam tak nak terima. Betul tuan? Kan? Kita contohkan. Tuan-tuan beli kereta ikut Islam konvensional. Mam. Kita beli kereta ikut sistem Islam ke konvensional? Konvensional. Bila konvensional dia terikat dengan Al-Quran. Al-Quran wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi yang Allah haramkan yang riba. Itu dalam Quran sebut gitu. Itu perintah Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu ayat jelas, ayat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tuan-tuan kita dah tengok antara dua undang-undang tadi, konvensional dengan undang-undang Islam. Orang dalam bab beli kereta, kemudian beli motor, beli rumah, dia pakai undang-undang mana satu? Ni ada depan kita tuan-tuan. Kan? Ada depan kita. Sebab tu tuan-tuan kita duk tengok hari ni orang kata ekonomi pesat. Berapa apa dia panggil naik berapa peratus, berapa persen naik ekonomi pesat. Kalau ekonomi pesat, rakyatnya mesti dapat kesenangan daripada kepesatan ekonomi. Itu tuan-tuan. Dan kita tengok, tapi kalau rakyatnya tak dapat, rakyatnya miskin, rakyatnya susah, artinya apa kat situ? Artinya pertamanya undang-undang ekonomi itu sendiri tak kena. Tidak mengikut undang-undang Islam. Berekonomi tak ikut undang-undang Islam. Ada ke dalam kitab yang disebutkan oleh para ulama? Ada. Tuan-tuan tengok dalam kitab Mata al-Badrain, bab Kitabul Muamalat, bab muamalat. Bab muamalat ni bab ekonomi. Dah ada dalam kitab, tapi nak melaksanakan tu yang payah tu. Orang kata payah. Last yang ada ekonominya bank Islam. Betul tak? Ada bank Islam. Tapi daripada sudut muamalah kita dah tengok antara bank-bank hak lain. Contoh. Mana lebih berkuasa? Bank Islam bawah kepada bank negara. Betul tak? Sistemnya macam mana? Kita dah tengok kat situ. Sebab itu kata Nabi kata Allah Taala dalam Quran, nak kenal Quran kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya sebuah kampung itu beriman dan bertakwa, dia punya passwordnya beriman, yang kedua bertakwa. Kalau sebuah kampung, sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami bukakan langit bumi. Dia punya khazanah dia. Langit bumi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan. Langit bumi. Syaratnya apa? Beriman dengan bertakwa. Bila beriman dengan bertakwa, ekonominya pun mesti ikut Islam. Itu contoh. Nikah kahwin kita tengok ikut Islam, tapi warna keluarga tu dah kahwin, tengok anak isteri diwarnakan ke mana? Adakah ikut Islam tuan-tuan? Masa kahwin tu, masa menikah, memanglah panggil tok kadi bernikah ikut Islam, buat kenduri kahwin. Tapi masa hidup berumah tangga, suami, isteri, anak tadi, tengok cara hidupnya. Adakah cara hidup Islam ataupun cara hidup hak lain? Kebanyakan kita tengok tuan-tuan, hidupnya berumah tangga, bernikah, istihar dengan orang akan perkahwinan tersebut, tetapi bila hidup, isteri aurat tak tutup, anak semayang tak reti, suami surau pun tak pergi, kan? Masjid pun tak pergi, rupa hidup tak ada. Tuan-tuan, kita duk tengok pergi masjid, tuan-tuan, pergi masjid tak berapa ramai, pergi stadium ramai, pergi masjid semayang jarang-jarang, pergi stadium rapat-rapat, tak gitu. Gitu. Kita duk tengok gitu.
Suasananya berbeza. Apatah lagi kalau orang tak faham Islam. Sebab tu penting bagi kita ni tuan-tuan belajar. Belajar, berguru. Nak tahu takwa tu tuan-tuan, kena berguru, kena tengok. Ikut tengok dalam kitab semata-mata, tengok dalam Facebook semata-mata tak boleh. Kena ada berguru, kena ada ustaz. Walaupun dah tua-tua, belajar juga tuan-tuan, dah tua-tua. Kadang-kadang bila dah tua-tua ni, bila belajar tuan-tuan, kita belajar kadang bukan lama, 1 jam je, 45 minit tu dah rasa suruh berhenti dah. Orang tua-tua. Saya dulu masa belajar pedagogi pendidikan tuan-tuan, pernah saya dulu pergi kursus dekat Pantai Murib dulu, masa jadi ustaz lah, guru sekolah. Saya pernah jadi guru sekolah tuan-tuan. Pernah lah pergi kursus pedagogi pendidikan dengan doktor siapa lah tu, saya pun lupa tuan-tuan. Doktor dia tu masa buat pembentangan pakai kursi roda tuan-tuan. Daripada aksiden tak boleh bangun tapi boleh hidup lagi sampai kursi roda. Dia buat satu kursus pedagogi pendidikan. Jadi dia pun cerita, masa tu dia bercakap ni 3 jam tuan-tuan. Kita dengar memang tak ngantuk. Tapi dia kata jangan tiru macam saya, dia kata. Dia bercakap 3 jam orang tak ngantuk. Tetapi kalau kamu ni balik jadi cikgu, kalau berdepan dengan mak bapak ni, cakap hanya 45 minit saja, jangan 1 jam, kata. Saya bercakap 3 jam, tapi kalau dengan mak bapak cakap 40 minit saja. Kenapa dia kata? Otak orang-orang tua-tua 40 ke atas ni, dia boleh terima hanya 45 minit saja. Lebih tu memang kemamau otak dia. Faham tuan-tuan? Ni kalau saya cakap lebih sampai pukul 9 tuan-tuan, memang tuan-tuan apa benda lah ustaz cakap ni, tak ingat langsung lah. Itu psikologi orang mengajar tuan-tuan. Kalau sini ada cikgu tuan-tuan pernah kursus pedagogi pendidikan, sistem otak manusia tuan-tuan, sistem otak manusia ada macam tu. Dia tak boleh pressure sangat. Dia nak menerima maklumat, dia tak boleh pressure, dia kena tenang. Jadi kalau umur meningkat ni tuan-tuan, sistem dalam badan kita ni tak macam orang muda. Duduk sekejap kena aircon sampai 7 ni tuan-tuan, memang lelap lah jawab dia. Lagi kalau cakap tuan-tuan, yang cakap tu slow, lagi lelap lah tuan-tuan. Itu contoh tuan-tuan. Contoh. Bukan tuan-tuan tempat lain. Tempat lain. Jadi artinya tuan-tuan nak cakap ni kena tengok label juga. Khatibun nas su'ara qadri ukulihim. Nabi SAW kata cakap dengan orang ni ikut kadar akal dia. Akal ni maknanya tuan-tuan bukan sekadar dia boleh dengar, tak. Akal ni kena tengok prestasi umur dia juga. Orang ni bila akal dia makin tua makin slow. Tanya Haji Main, agak-agak boleh tahan kalau 2 jam. Saya bercakap berapa ni tuan, belum masuk isyak tuan, cara duduk dah bertukar. Cara duduk pun dah bertukar tuan. Itu adat orang tua belajar. Tu. Sebab itu tuan-tuan, zaman Nabi SAW, contoh Ibnu Abbas, dia ni tuan-tuan mengajar seminggu sekali je, hari Khamis. Kalau ikut Ibnu Abbas, hari Khamis seminggu sekali. Kemudian masa dia mengajar Al-Quran 3 ayat saja sekali ngajar. Tu zaman dulu. Kalau kita kaji sahabat Nabi, cara dia mengajar hari Khamis, kemudian berdepan dengan orang, dia lepas subuh sampai kepada waktu zuhur mengajar. Kemudian ayat dia ajar 3 saja, 3 ayat. 3 ayat. Bukannya banyak, 3 ayat. Lepas tu orang yang mendengar menghafal ayat tu dan faham. Kita ni nak banyak-banyak tuan-tuan, nak banyak sebab nak cepat habis. Dia baca sikit-sikit. Artinya belajar ni bukan mesti nak banyak, sikit penting. Sikit tapi faham. Jangan nak banyak tapi tak faham. Sikit tak apa. Satu hadis ni panjang tadi saya baca tuan-tuan, kita dapat sikit, alhamdulillah. Besok akan datang sambung balik hadis yang sama. Baik, balik cerita pasal takwa tadi tuan-tuan. Ini wasiat daripada Nabi SAW. Takwa ni wasiat daripada Nabi. Ulama menghuraikan takwa tadi tu, hendaklah kita melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan dia. Dan saya sebut tadi tuan-tuan, perkataan takwa yang disebut oleh Pak Imam tiap-tiap hari Jumaat tu bukan senang untuk dilaksanakan, untuk dihuraikan. Bukan senang. Itu bukan senang. Sebab tu nak bina takwa, password dia. Kalau boleh bina password takwa ni tuan-tuan, rezeki senang. Rezeki senang. Ada orang kerja siang malam tapi tak cukup.
Tak cukup. Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan tunjukkan jalan keluar dan dapat rezeki daripada yang tidak disangka-sangka. Quran sebut takwa dulu, baru rezeki yang tidak disangka-sangka. Dia tak sebut engkau pergi kerja dulu baru sebetulkan takwa, tak. Kena takwa dulu. Kena takwa. Sebab tu saya pernah baca satu kisah, tuan-tuan. Imam Mutawalli Asy'arawi, ada orang jumpa dia, tanya, dia orang ni banyak utang banyak, jadi macam mana nak selesai? Jumpa dengan Imam Al-Mutawalli Asy'arawi. Imam Al-Mutawalli Asy'arawi kata, dia kata, kamu perbetulkan takwa kamu, maka akan selesai utang kamu. Perbetulkan takwa kamu, selesailah utang kamu. Jangan kamu cari kerja dulu, maknanya perbetulkan cari kerja yang hebat-hebat, bukan. Takwa tu dulu kena betulkan. Maka dia perbetulkan takwa dia, tuan-tuan. Perbetulkan takwa dia, maka selesai hutang dia. Kenapa? Bila betul takwa, rezeki dia yang jaga adalah Allah, dan Allah akan datangkan daripada tempat yang tidak disangka. Tu. Ada satu lagi cerita, kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, ada cerita pasal selawat. Orang ni berhutang banyak, jadi tak ada kerja, kan? Tak ada kerja, pergi kat Masjid Haram. Kalau tak silap saya jumpa Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia tanya, aku ni ada hutang, nak settle macam mana? Dia kata, kau pergi selawat. Kerja dah tak ada, hutang ada, tapi nak settle hutang tak ada duit. Dia kata, kau pergi selawat. Balik rumah jumpa dengan bini dia, dia kata, aku jumpa ulama ni, dia suruh selawat. Masing-masing selawat 1,000. Selawat 1,000 tak ada apa-apa. Jumpa lagi, kau selawat lagi sampai seminggu. Selawat, pergi balik jumpa ulama tu. Kebetulan dekat sebelah ulama tu ada tokek bank. Ada tokek bank. Dia nak cari pekerja, kasih orang tu kerja, tuan-tuan. Selesai hutang dia. Selawat je. Rezeki tak disangka. Tu yang kita kena ingat, tuan-tuan. Betulkan takwa, rezeki selesai. Kalau tak takwa, masalah. Tuan-tuan. Saya contohkan yang kedua. Itu tadi cerita cerita ulama. Ini cerita yang saya alami. Kita sendiri alami. Dulu, tuan-tuan, masa saya buat madrasah dulu, sampai kepada nak buat bumbung ni. Nak buat bumbung, dengan nilai bumbung tu untuk dicari duit ialah 45,000 untuk bumbung ni. Duit tak ada, yang tengok dalam akaun 5,000 je. Jadi nak buat bumbung 45,000. Memang tak mampu. Tapi atas kerja Allah Ta'ala, dengan rancangan dia, adik ipar saya meninggal, mati. Suami meninggal, dia meninggal. Meninggalkan anak 6. Anak yatim piatu. Bapa tak ada, mak pun tak ada. Kita ni mesyuaratkan siapa nak jaga. Antara 6 ni, saya ambil seorang. Yang lain kasihlah adik-beradik suruh jaga, kan, besarkan. Saya ambil seorang daripada umur 10 tahun, sekarang ni umur dah 20 tahun anak ni. Tapi yang saya nak ceritakan, tuan-tuan, janji Nabi, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang jaga anak yatim macam ni duduk dalam syurga, dekat dengan Nabi SAW. Jadi, tuan-tuan, saya ambil seorang umur 10 tahun, ambil bawa balik rumah. Bila bawa balik rumah, saya cakap dengan isteri saya, besok kita pergi bandar, carikan baju persalinan budak ni, kan. Anak yatim, mak bapak tak ada, kita carikan persalinan baju dia. Jadi kita pergi cari je, siap je balik ni, tiba-tiba ada SMS masuk. SMS tu berbunyi, dia kata, Ustaz, cuba tengok dalam akaun. Tengok. Kita dah selesaikan tadi anak yatim, atas tanggungjawab yang Nabi sebut, kita buat. Maka kita, bila ada SMS tu, tuan-tuan, kita boleh tengok 50,000. Kita pun tak tahu, tak kenal siapa, kan. Maka siaplah bumbung tu. Tu, tuan-tuan, tu pengalaman saya lah. Jadi artinya apa? Kita bila ikut syariat, Nabi lagi dah berjanji jaga anak yatim tadi, betulkan, kita jaga dia, Allah akan nusrah kita. Betulkan takwa tu.
Kalau kita tak betulkan takwa, habis. Sebab tu Nabi wasiat ni, takwa tu satu benda yang wajib, yang perlu dilaksanakan, takwa tu. Dan kena pelajari takwa tu macam mana nak ada dalam diri kita. Bukan boleh sebut-sebut gitu je, tak ada. Dia kena betul-betul, barulah Allah Ta'ala nusrah, barulah Allah Ta'ala bagi. Kalau tak ada, tuan-tuan. Itu contohlah. Itu contoh. Dan lagi satu, tuan-tuan, masih isyak ke? Nak bang ke, tuan-tuan? Nak bang? Saya rasa kalau tuan-tuan nak bang, saya berhenti dululah, tuan-tuan. Kan? Kita pun dah rasa sejuk sangat hari ni. Saya rasa terlampau sejuk ni, tuan-tuan. Terlampau sejuk. Saya hari ni terlampau sejuk ni pun silap diri sendiri juga. Makan tak jaga, kan? Tengah hari tadi, sekejap saya tangguhkan sekejap, nanti boleh bang. Makan tengah hari tadi, orang bagi petai, kita bedal petai. Orang bagi lada, kita bedal lada. Kita pula jenis allergic. Tapi oleh kerana sedap tu manusia, tuan-tuan, bila sedap dia hentam. Kan? Kerana mulut, badan binasa. Itulah. Jadi walau macam mana pun, malam ni saya rasa cukup sekadar itulah uraian saya. Kita sambung akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ni minggu berapa ni? Minggu berapa ni? Oh, nak 2 kali ya? 2 kali. Bermakna hari Senin ni minggu kedua ni, kalau ikutkan minggu depan, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu keempat. Sebab saya, kalau tuan-tuan nak minggu depan tak boleh, sebab kalau hari ni, minggu ni saya selang dengan satu tempat lain. Minggu pertama dengan minggu ketiga, yang sini minggu kedua dengan minggu keempat, insya-Allah. Macam mana? Setiap bulan, insya-Allah. 2 kali insya-Allah saya masuk kat sini berpandukan kitab ni tadi. Kita akan huraikan, insya-Allah sambung akan datang lah. Malam ni cukup sekadar tu, tuan-tuan, insya-Allah. Cuma yang bagusnya, tuan-tuan, carilah kitab ni. Beli kedai boleh, tak nak beli Google lah, tuan-tuan. Tak nak beli Google. Kalau tak Google, tak jumpa-jumpa, saya WhatsAppkan, share ni kepada Abang Sukaini, dia share kat tuan-tuan lah. Kitab ni, kitab yang saya ada ni, yang tuan-tuan boleh baca Arab dia ada, terjemahan Melayu dia ada, keterangan dia ada. Tuan-tuan, insya-Allah saya akan share nanti untuk tuan-tuan. Jadi mudahlah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbalan, rizqan halalan thayyiban, iman wasi'an mubarakan, yaqinan shadiqan, qaiman alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.